Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Pada petang ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita untuk kita sambung perbincangan kita daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Dan semalam kita ada bincang hadis yang kedua, dan pada petang ni insya-Allah kita akan bincang hadis yang ketiga daripada Sahih Al-Bukhari. Kita kalau ada kitab Sahih Al-Bukhari terjemahan tu boleh tengoklah yang ada terjemahan. Kalau sebenarnya yang terjemahan tu yang bentuk PDF pun ada. Kalau ada yang siapa nak, mungkin dia boleh bagi tahu kat Ana lah. Ana ada simpan beberapa naskah kitab Sahih Bukhari terjemahan. Boleh bagi tahu, kita boleh bagi tahu, Ana boleh forward lah kitab tersebut lah, insya-Allah. Okey, Tat. Hari ni insya-Allah kita masuk hadis haddatsana Yahya bin Bukir. Qala haddatsana Al-Laisu bin Uqail an Ibn Shihabin an Urwah bin Az-Zubair an Aisyah ummil mu'minin annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi naumi fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqi as-subhi summa hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi ghar hira'in fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudu layaliya al-layaliya zawatil adad qabla an yanza'a ila ahlihi yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila khadijah fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi gharin hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra qala ma ana biqari qala fa'akhazani faghattani hatta balagha minni al-juhda summa arsalani summa iqra qultu ma ana biqari fa'akhazani faghattani as-saniyah hatta balagha minni al-juhda summa arsalani qala iqra faqala iqra faqultu ma ana biqari faakhadhani faghattani as-salisah summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni فزملوه حتى ذهب عنه الرو فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقال خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى يعني ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب Waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu rawahu al-Bukhari. Menceritakan kepada kami, Al-Imam Al-Bukhari menceritakan kepada kami guru yang bernama Yahya bin Bukir. Imam Al-Bukhari ni ada seorang guru namanya Yahya bin Bukir. Yahya bin Bukir ni nama betul dia Yahya bin Abdillah bin Bukir. Itu nama penuh dia lah. Jadi kita nampak Yahya bin Bukir, sebenarnya Yahya bin Abdillah bin Bukir. Dia langkah terus kepada atuk. Sebab apa Sebab dia kata nasabahu ila jaddihi li syuhratihi bidzalika wa huwa min kubaril huffaz al-misriyin. Dan dia ni
dikatakan sebagai Yahya bin Bukir, tidak disebut Yahya bin Abdullah bin Bukir sebab atuk dia terlalu popular. Ini guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, dan dia ni ada antara ulama-ulama hadis yang terkenal di Mesir pada zaman itulah. Jadi Imam Bukhari ni antara tempat yang dia pernah sampai adalah Mesir untuk menuntut ilmu. Jadi antara guru yang dia belajar, nama guru tu adalah Yahya bin Bukir, ataupun nama penuhnya Yahya bin Abdullah bin Bukir. Lepas tu Yahya bin Bukir ni dia kata telah menceritakan kepada kami adalah Al-Lais bin Sa'ad Al-Fahmi, itu nama penuh dia lah. Dan Al-Lais bin Sa'ad Fahmi ni, dia ni adalah seorang faqih dalam kalangan orang-orang Mesir. Dia orang alim lah di kalangan orang Mesir. Lepas tu dia ambil daripada Uqail, dan Uqail itu ambil daripada Ibn Shihab. Ibn Shihab ni antara ulama hadis yang terkenal. Dia terkenal Ibn Shihab ni. Kalau kita tengok dalam kitab ni disebut nama penuh dia Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Amdillah bin Shihab bin Amdillah bin Al-Haris bin Zuhrah, dan dia ni adalah Al-Faqih. Nama penuh dia tu lah. Nama penuh. Tapi popular panggil Ibn Shihab. Ni antara ulama-ulama hadis yang terkenal lah pada zaman dahulu. Begitu. Lepas tu, dan dia ni ambil daripada seorang perawi tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Semalam kita jumpa orang nama Hisham bin Urwah. Itu anaknya. Semalam kita baca hadis, ada seorang perawi yang ambil hadis daripada Aisyah, namanya Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu, dia adalah guru kepada Imam Malik rahmatullah alaih. Hisham bin Urwah tu, bapa dia nama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Lepas tu Urwah bin Zubair itu dia satu zaman dengan Aisyah, pun mengambil hadis dengan Aisyah radhiyallahu anha. Serupalah anak dia pun satu zaman dengan Aisyah, sempat berjumpa dengan Aisyah, mengambil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni dipanggil sebagai Ummul Mukminin. Kita dah sebut dalam perbincangan kita semalam, kenapa dipanggil Ummul Mukminin kepada Aisyah? Sebab merujuk kepada ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan bahawasanya para isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu-ibu mereka, itu ibu-ibu orang beriman. Bila disebut sebagai ibu orang beriman di sini, dia seperti mak kita, dalam maksud kita tak boleh kahwini isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi, apabila Nabi Muhammad wafat, isteri Nabi salam, balu-balu Nabi lah. Isteri-isteri Nabi salam tu janda kan. Bila janda, apakah boleh dia kahwin dengan lelaki lain? Tak boleh. Sebab dia dah seperti mana mak kita sendiri. Jadi kahwin dengan isteri Nabi ni sama seperti kahwin dengan mak sendiri. Hukumnya tak boleh lah. Tak boleh. Tapi daripada sudut itulah pernikahan ni. Tapi dalam isu aurat tak. Aurat dia tetap aurat seperti mana perempuan suku Sakat. Begitu. Jadi isteri Nabi salam ni dipanggil sebagai Ummul Mukminin. Ibu orang-orang beriman. Annaha qalat, yang mana Aisyah radhiyallahu anha ni bercerita. Aisyah ni bercerita. Dia cerita apa? Dia kata awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihati ar-ru'ya as-salihatu fi naumi. Dia kata mula-mula sekali dimulai Rasulullah sallam tu daripada wahyu itu melalui mimpi yang soleh di dalam tidur. Jadi dalam hadis disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mendapat wahyu. Minal wahyi, di antara wahyu-wahyu. Wahyu ni sampai kepada Nabi ni pelbagai cara. Pelbagai cara wahyu sampai kepada Nabi SAW. Cuma dalam hadis ni disebut antara wahyu yang boleh sampai kepada Nabi ni adalah melalui mimpi. Jadi mimpi Nabi Muhammad itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau kita tengok dalam nuskhah yang lain, disebut sebagai as-sadiqah. Disebut as-sadiqah. Mana? Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang lain, dia sebut kat sini sadiqah di sini disebut sebagai salihah, di sini disebut sebagai sadiqah. Tapi riwayat itu tidak kuat. Riwayat yang paling kuat diguna lafaz dengan salihah. Fakana la yara yu'ran ru'ya illa ja'at misla falaqi as-subhi. Yang mana Nabi sallam ni dia tidak akan nampak mimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Wahyu ni dalam mimpi Nabi tu, Nabi Muhammad SAW nampak wahyu tu umpama cahaya subuh. Macam mana kita tengok pagi subuh tu cahaya tu macam mana? Lagu itulah wahyu tu sampai kepada Nabi Muhammad SAW semasa Nabi Muhammad SAW ketika itu dapat wahyu dalam ketika tidur begitu. Jadi kata dia summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi Muhammad SAW ni suka duduk seorang-seorang pula. Mula-mula tu Nabi duk bergaul ramai-ramai. Lepas tu Allah Ta'ala dah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bagi wahyu, wahyu tu berbentuk mimpi yang betul.
Nabi Muhammad start minat dah duduk seorang-seorang. Jadi kalau kita tengok daripada cerita hadis ni, rupa-rupanya Allah Ta'ala dah bagi wahyu kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad duduk di Gua Hira lagi. Sebelum Nabi Muhammad duduk di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW telah diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Cuma wahyu yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi ni melalui mimpi. Bukan bertemu dengan Jibril alaihissalam. Gitu. Jadi kata dia, summa hubbiba ilaihi al-khala'u. Nabi Muhammad lepas pada tu, dia mula cenderung untuk nak duduk seorang-seorang. Makanya dia kata, wa kana yakhlu bighairi hira'in fayatahannathu fihi al-layaliya dhawatil adad. Jadi di situ tu Nabi Muhammad start menyendiri dekat Gua Hira. Di situlah cerita bermulanya Nabi Muhammad duduk kat Gua Hira. Asal ceritanya wahyu ni Nabi Muhammad dah dapat sebelum Nabi duduk dalam Gua Hira. Allah Ta'ala dah bagi dah wahyu. Wahyu tu melalui mimpi itulah. Tapi bila Nabi Muhammad dah tak syok duduk dalam masyarakat ramai pula rosak, Nabi Muhammad SAW pun start duduk dalam Gua Hira. Seorang-seorang dalam Gua Hira. Lepas tu fayatahannathu, Nabi beribadat lah. Beribadat dekat dalam Gua Hira itu beberapa malam lah. Dia duduk situ beberapa malam-malam tertentu, dia duduk dalam Gua Hira bermunajat, beribadat kat situ. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Sebelum baginda Nabi SAW nak meninggalkan ahlinya, ahli keluarganya, dia akan berbekal lah. Dia akan menyediakan bekal, ahli keluarga tu disediakan. Lepas tu Nabi sendiri tu nak naik atas Gua Hira tu, dia akan bawa bekal. Dia bawa bekal untuk dia nak ni lah, untuk dia nak makan dan minum semasa dia baginda Nabi SAW nak bermunajat di atas Gua Hira tu. Summa yarja', dia Ghar Hira ni maksudnya gua yang kecil berada pada satu bukit yang besar. Itu makna Gharul Hira. Dia ada satu lagi bukit besar, lepas tu gua tu pun besar. Itu dipanggil Al-Kahfi. Kita baca dalam Quran ada suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Apa beza Al-Kahfi dengan Ghar? Apa beza dia? Kalau Kahfi tu gua yang besar tu. Macam cerita Ashabul Kahfi tu, gua tu besar sampai 7-8 orang boleh masuk dalam gua tu kan. Yang tu gua, itu panggil Al-Kahfi. Ada satu lagi dia tak guna Al-Kahfi, dia guna Al-Ghar. Ghar ni dia bukit, atas tu dia ada lubang kecil-kecil tu. Bila ada lubang kecil-kecil tu dia panggil ghar. Gua juga tapi gua yang kecil tu. Tu beza istilah ghar dengan Al-Kahfi. Yang Nabi Muhammad SAW bermunajat itu dalam hadis sebut ghar, bukan sebut Al-Kahfi. Maksudnya dia adalah satu lubang yang kecil atas bukit tu. Orang yang dah pergi Mekah dia tahulah. Dia dah tengok tempat tu kan. Tempat tu bukan besar mana pun. Jadi disebabkan tempat tu tak besar mana, kecil, maka dia panggil ghar. Dia tak panggil Al-Kahfi. Itu beza. Bila sebut kahfi, satu kalimah ghar, satu lagi kalimah Al-Kahfi. Kita kena clear kat situ. Gua belaka. Cuma gua yang macam mana? Kalau gua yang kecil, dia panggil ghar. Kalau gua yang besar, dia panggil Al-Kahfi. Itu beza dia. Begitu. Jadi Nabi Muhammad bermunajat ni dalam gua ghar. Kita tu terbayang. Gua tu kecil. Bukanlah besar sangat. Dia bukan macam bilik kita ni. Bukan. Tu kena faham macam tu. Nabi bermunajat. Nabi masa nak pergi tu, Nabi akan berbekal dulu. Begitu. Kemudian apabila habis bekal, summa yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limisliha. Lepas tu kalau bekal Nabi Muhammad SAW dah habis, Nabi Muhammad akan balik jumpa dengan Khadijah untuk ambil bekal lagi lah. Ambil bekal lagi, naik atas Gua Hira lagi. Hinggalah satu kejadian berlaku, hatta ja'ahu al-haqqu. Hinggalah satu hari datanglah kebenaran. Masuk kebenaran dalam hadis ni, dalam syarah Ibn Hajar Al-Asqalani kata malaikat Jibril alaihissalam datang. Jadi ketika itu datang malaikat Jibril alaihissalam. Dia kata hatta ja'ahu al-haqqu ay al-amru al-haqq. Dia kata kat sini, dia kata waqad sabata fi sahihi Muslim min wajhin akhar an Aisyah marfu'an lam ara ya'ni Jibril ala suratihi allati khuliqa alaihi illa marrataini. Jadi datanglah kebenaran di sini, maksudnya datang Jibril alaihissalam. Sebab di dalam riwayat Imam Muslim ada diceritakan daripada Aisyah dan marfu', maksudnya disandarkan kepada Nabi sallam, bahawasanya Nabi Muhammad SAW ada sebut, Nabi kata, aku tidak pernah melihat Jibril dalam rupa yang sebenar kecuali 2 kali. 2 kali. Nabi Muhammad SAW kata, aku tidak pernah melihat Jibril kecuali 2 kali dalam rupa yang sebenar. Sebab selalunya Nabi Jibril SAW datang jumpa dengan Nabi dalam berupa dengan rupa manusia. Kita dah cerita semalam. Jibril AS datang dengan rupa sebenar. Jibril AS boleh datang dengan rupa manusia. Jibril AS dia boleh datang dengan macam-macam bentuk. Sebab Jibril AS ni boleh dikatakan sebagai Al-Jismul Alawi, iaitu jisim yang paling halus dan sifat dia alawi, yang paling tinggi. Kita dah ceritalah panjang lebar tentang konsep jisim. Kita ni jisim paling rendah. Lepas tu kita nampak kan. Dia ada lagi tinggi. Makin tinggi dia makin halus, makin tak nampak.
Itu jisim. Itulah berlaku pada malaikat. Jadi malaikat itu sendiri tu disebabkan dia al-jismul alawi, maka dia boleh berupa. Dia boleh berupa dengan rupa orang, boleh berupa dengan rupa binatang, dia boleh berupa lah. Itu poin Jibril AS. Cumanya Jibril AS tu dia ada rupa dia sebenar. Kita dah sebut lah, Jibril AS ni rupa sebenarnya, dia ni ada sayap kat belakang yang banyak. Kita dah bincang dah semalam. Semalam kita dah sebut lah berkenaan dengan Jibril. Cuma bila kita tengok dalam hadis ni disebut, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia quote, dia kata Nabi Muhammad SAW pernah berjumpa dengan Jibril AS dengan rupa yang sebenar ni dalam dua kali. Wa bayyana Ahmadu fi hadis Ibni Mas'ud anna al-ula kanat inda su'alihi iyahu an yuriyahu suratahu alladhi khuliqa alaihi wasaniyatu inda al-mi'raj. Yang pertamanya kata Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan daripada Abdullah bin Mas'ud, mula-mula sekali Nabi Muhammad SAW pernah minta dengan Jibril nak tengok rupa sebenar. Jadi Jibril pamerkan rupa sebenar, Nabi Muhammad boleh tengok. Pertama. Yang keduanya ketika Nabi Muhammad pergi Mi'raj, Isra Mi'raj, jalan malam sampai dekat Palestin, naik ke langit. Masa tu Nabi Muhammad SAW boleh tengok Jibril AS dengan rupa Jibril yang sebenar, yang bersayap apa itulah gitu. Kalau tengok dalam riwayat Imam Tirmizi pula, dia kata wali Tirmizi min tariq Masruq an Aisyah lam yara Muhammadun Jibrila fi suratihi illa marrataini, marratan inda sidratil muntaha wa marratan fil ajyad. Dia kata Nabi Muhammad SAW ni, kata Aisyah, tidak melihat Jibril AS dalam rupa dia sebenar kecuali dua. Yang pertama ketika di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni, sidrah ni maksudnya pokok sidrah, pokok bidara. Al-Muntaha ni habis-habis atas, tak ada atas dah. Atas tu lah. Jadi habis-habis atas tu ada pokok bidara. Di situ tu Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Jibril. Itu pada malam Isra Mi'raj lah. Begitu. Dan satu lagi ni Bukit Ajiyad. Ada satu tempat kat Mekah panggil Bukit Jiyad. Bukit Jiyad. Situlah Nabi Muhammad SAW tu pernah jumpa Jibril AS, melihat Jibril dalam rupa dia yang sebenar. Gitu. Jadi dalam hadis ni, yang kita balik kepada hadis riwayat Imam Bukhari, cerita je Nabi SAW ni dia dia duduk dalam Gua Hira. Lepas tu dia ada bekal. Lepas tu bila bekal dia habis, dia balik ke bawah, balik ke rumah, ambil bekal balik. Berjumpa dengan Aisyah, ambil bekal balik, naik atas balik bukit untuk bermunajat. Jadi nak jadi cerita, ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Nak jadi cerita, datang Jibril AS yang ketika itu Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hira. Ni cerita Jibril AS sampaikan wahyu begitu. Faja'ahu al-malaku. Maka datang Jibril AS, maka datanglah kepada Nabi tu malak. Fa di sini ni fa tafsir, bukan fa li ta'kid. Maksudnya dia menjelaskan lagi maksud Jibril AS datang pada Nabi. Disebab dalam hadis itu hatta ja'ahu al-haq, telah datang kepada Nabi SAW itu kebenaran. Siapa kebenaran itu? Kita tak jelas. Perlu ditafsirkan. Maka hadis ni sebut faja'ahu al-malak. Fa tu fa tafsir dia panggil menjelaskan lagi, maka datanglah kepada Nabi Muhammad itu adalah malaikat. Malaikat di sini Jibril lah alaihissalam. Faqala, Jibril kata kepada Nabi, Iqra, baca Muhammad, Iqra. Ni kita duk syarah selalulah hadis ni. Jadi Jibril AS kata pada Nabi, Iqra, baca Muhammad, baca Muhammad. Qala ma ana biqari. Lalu kata Nabi Muhammad, ma ana biqari. Aku bukanlah orang yang boleh membaca. Nabi kata aku tak boleh baca sebenarnya. Gitu. Kita kena faham baca di sini ni baca macam mana. Kita kena clear. Dia baca ni dalam terma Quran dan hadis, dia ada dua. Qiraah, tilawah. Ada dua. Qiraah ni dia baca yang berbentuk umum, sama ada baca melihat ataupun baca berbunyi. Itu qiraah belaka. Ada satu lagi tilawah. Tilawah ni baca mulut tu. Macam kita duduk hafal Quran, orang hafal Quran dia baca berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca macam tu. Dia bukan tengok mana-mana. Itu dipanggil tilawah. Itu dipanggil sebagai tilawah. Qiraah ni dia baca sama ada tengok ataupun tak tengok. Jadi tilawah itu termasuk juga qiraah. Bila sebut qiraah belum tentu lagi tilawah. Tu kena beza. Dua kalimah. Qiraah, satu lagi tilawah. Tu kena faham. Dalam hadis ni iqra, qari. Jadi apakah melihat satu persoalan ataupun semata-mata baca mulut, baca gitu. Itu satu persoalan. Nanti kita akan detailkan. Jadi Jibril AS kata pada Nabi, Iqra, baca Muhammad. Jadi qala, jawab Nabi Muhammad, ma ana biqari. Aku ni bukanlah orang yang boleh membaca. Kata Nabi SAW lah. Qala fa akhazani. Lalu Nabi Muhammad SAW pun cerita. Nabi kata fa akhazani. Jibril AS telah memeluk aku, memegang aku, faghattani,
hatta balagha minni al-juhda. Dia peluk aku, dia pegang aku, lepas tu dia peluk aku hingga sangat kuat. Peluk tu sangat kuat. Peluk. Kalau kita siapa sendak, rasa sendak. Nyawa-nyawa. Begitulah. Dia peluk Nabi Muhammad SAW. Summa arsalani, lepas tu Jibril lepaskan aku, kata Nabi SAW. Jibril peluk sangat-sangat, lepas tu lepas faqala iqra. Lepas tu baca sekali. Lepas tu Jibril kata sekali lagi, iqra, baca Muhammad, baca. Bila sebut baca tu qultu ma ana biqari. Nabi Muhammad kata ma ana biqari, aku tak reti baca. Nabi kata, aku bukan orang yang boleh membaca, kata Nabi sallallahu lah. Fa akhazani faghattani as-sani hatta balagha minni al-juhda thumma arsalani. Kemudian Jibril alaihissalam ni peluk, pegang sekali lagi, lepas tu peluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kali kedua. Hinggalah sampai bersangat kuatlah, sampai sendak nyawa-nyawa tu kan. Kemudian lepas balik. Bila lepas tu faqala iqra. Dia baca pula sekali lagi. Kata Jibril alaihissalam, iqra, baca Muhammad, baca Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ma ana biqari. Nabi Muhammad kali ketiga kata, aku tak reti baca. Aku ni bukan orang yang boleh membaca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhani faqattani as-sadisah. Sekali lagi, kali ketiga, Jibril alaihissalam pegang Nabi Muhammad, pegang aku, faqattani, peluk aku untuk kali ketiga. Summa arsalani, lepas tu dia lepaskan aku. Pada peluk yang pertama, peluk kedua, ada disebut hatta balagha minni al-juhdah, hingga sampai kuat. Peluk kuat. Kali pertama, kali kedua. Tapi pada kali ketiga tidak dinyatakan peluk kuat. Jadi di sini maksudnya Jibril alaihissalam peluk tendak Nabi tu, peluk kali pertama, kedua. Kali ketiga tu dia peluk biasa-biasa dah. Kan? Peluk pertama tu dia kuat, peluk kedua tu kuat. Tapi peluk ketiga dia peluk gitu-gitu je. Dia tidak peluk sungguh dah. Lepas tu dia lepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu summa arsal, lepas tu faqala, lalu Jibril alaihissalam pun baca, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Dia baca Al-Quran yang kita selalu baca itulah. Bacalah oleh wahai Muhammad dengan nama Tuhan kamu yang telah mencipta. Yang mana dia mencipta manusia daripada segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan dan juga Tuhan kamu yang maha mulia. Kalau kita tengok dalam komentar yang dibawa oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mana okey. Dia disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ma ana biqari 3 kali. Ma ana biqari. Peluk, lepas iqra, baca. Peluk pula kali kedua kan. Lepas tu Nabi Muhammad kata ma ana biqari, nak kata dia baca. Peluk pula 3 kali. Nabi Muhammad kata ma ana biqari. Aku bukanlah orang yang boleh membaca. Kalau kita tengok dalam syarah ni, fa in qila lima qarrara dzalika salasan. Kenapa diulang sebanyak 3 kali? Kenapa 3 kali Jibril alaihissalam ni cakap pada Nabi iqra, dan Nabi Muhammad 3 kali kata ma ana biqari, aku tak boleh baca. Pada kali keempat baru Jibril baca terus, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. 3 kali awal tu suruh iqra, baca. Soalan ni kenapa 3 kali? Ni ada dibahaslah di syarah di sini. Kata ajaba Abu Syamah bi an yuhmal qawluhu awalan ma ana biqari alal imtina. Nabi Muhammad SAW ni mula-mula dia kata ma ana biqari, mula-mula tu dia kata aku tak boleh baca ni. Sebenarnya dia memang tak nak baca. Dia mencegahkan diri dia daripada membaca. Nabi Muhammad memang tak nak baca. Tiba-tiba dia suruh lagi. Bila suruh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ma ana biqari, aku tak nak baca. Aku bukan orang baca. Alal ikhbar bin nafil muhid. Nabi Muhammad SAW menafikan yang dia ni boleh baca. Mula-mula tu dia memang tak nak baca. Tapi kali kedua dia nak baca tapi tak, jangan baca. Dia boleh baca tapi dia kata dia menafikan kemampuan untuk membaca. Kan? Kali pertama Nabi Muhammad memang tak nak baca. Kali kedua Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu dia memang tak boleh baca. Tu kali kedua. Tu maksud dia. Lepas tu yang kali tiga wasalisan alal istifham. Yang kali tiga tu dia tanya, ma ana biqari. Kalau kita dalam bahasa Melayu ni ada tanda soal kat belakang. Bukanlah aku ni, apakah aku ni orang yang tak boleh baca? Soalan. Maksudnya 3 kali tu dia mempunyai emosi yang tak sama. Emosi yang pertama bila Jibril kata iqra, baca wahai Muhammad. Nabi kata ma ana biqari. Aku bukanlah orang baca. Maksudnya Nabi Muhammad nak bagi tahu aku tak nak baca. Memang tak nak baca. Kau suruh macam mana aku tak nak baca. Yang kali kedua Jibril kata iqra, baca Muhammad. Nabi kata ma ana biqari. Maksudnya Nabi Muhammad mengakui aku memang tak boleh baca sebenarnya. Mula-mula menidakkan dia tak mau nak baca. Yang kedua dia bagi tahu dia memang tak boleh baca.
Tapi bila kali ketiga, Jibril kata, Iqra, baca Muhammad. Nabi kata, ma'ana biqari. Dia kena ada tanda soal kat belakang. Maksudnya, apakah aku adalah orang yang tak boleh baca? Macam tu. Jadi, dia ada tanda soal lah sepatutnya. Cuma, ialah, kitab bahasa Arab dia tak ada tanda soal. Jadi, kita nak tahu emosi tu. Emosi semasa Nabi Muhammad kata, ma'ana biqari. Tu matan hadis. Ini ada disyarah dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, bisyarhil Bukhari. Begitu. Sambung hadis. Jadi bacalah. Baca. Bila baca tu, habis baca pada Nabi SAW. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduh. Nabi Muhammad SAW pun balik. Balik ke rumah. Balik tu dalam keadaan yarjufu fu'aduhu, gementar hati Nabi. Gementar. Macam gitulah. Jumpa hantu lagu mana perasaan kita kan. Oh, lari tu balik tu. Hati rasa tak tenang. Macam tu. Nabi ni jadi lagu tu. Dia jumpa Jibril ni bukan jumpa hantu. Kalau kita jumpa hantu kan. Jumpa Jibril AS. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu dia pun jumpa dengan Khadijah. Nabi Muhammad pun masuk berjumpa dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri pertama Nabi. Faqala zammiluni. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad pada Khadijah, selimutkan aku. Selimutkan aku. Dalam hadis sebut 2 kali lah. Nabi kata zammiluni, selimutkan aku. Selimut. Lepas tu fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-raw. Lepas tu Khadijah pun selimutkan Nabi sallam. Bila selimut tu biar sampailah ketakutan Nabi tu, gementar Nabi tu hilang. Jadi Nabi tu duk gementar tu, biar tengok dulu, biar dulu. Jangan duk bercakap, biar dulu. Sampai dia hilang gementar baru start berbual. Nabi Muhammad dengan Khadijah binti Khuwailid. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Jadi bila gementar Khadijah biar je. Sampai Nabi Muhammad SAW hilang gementar, Nabi pun bercakap dengan Aisyah. Gementar dia habis. Habis tu Nabi pun start bercakap dengan Aisyah, start berbual. Yang mula perbualan itu adalah Nabi SAW. Nabi kata apa? Laqad khashitu ala nafsi. Aku takut pada diri aku sendiri ni. Aku bimbang pada diri aku sendiri ni. Apa maksud dia bimbang pada diri sendiri di sini dalam kitab ni dia kata yang pertamanya ada tafsiran ikhtalafal ulama fil murad biha. Ulama berbeza pendapat dalam menyatakan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu takut bimbang sehingga gementar itu. Faktor sebab apa dia boleh gementar tu sebab apa? Ada ulama berbagai-bagai tafsiran lah. Yang pertama ada ulama tafsirkan maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kononnya beranggapan melihat melihat sihir. Dia tengok satu benda yang melibatkan kepada sihir gitu. Satu. Ada pula yang lain mengatakan al-mautu min syiddati ru'b. Nabi Muhammad masuk bimbang di sini maksudnya ketakutan tu takut boleh bawa pada kematian. Macam tu. Ada pula tafsiran kedua Ada ketika kata Nabi Muhammad SAW kata macam tu, Nabi bimbang takut kena penyakit. Tengok benda pelik tu takut mari penyakit lah apa mana tahu. Macam tu 3. Ada pula mengatakan Nabi Muhammad SAW cakap bimbang ini maksudnya adalah Nabi bimbang admus sabri ala adza qaumihi. Nabi Muhammad SAW menyatakan kebimbangan itu dalam maksud takut-takut di masa akan datang Nabi Muhammad SAW akan berjumpa dengan kaum yang akan melakukan berbagai kejahatan dan benda itu akan menyusahkan Nabi. Ada tafsir lagu tu juga. Dan ada pula yang menafsirkan maksud Nabi kata aku bimbang di sini adalah Nabi bimbang orang datang bunuh baginda Nabi SAW. Tafsir pula. Lepas tu ada pula tafsiran lain kata Nabi Muhammad kata aku bimbang dalam maksud orang akan hambat Nabi keluar daripada Mekah. Ini tafsiran-tafsiran yang diberikan oleh ulama apabila Nabi Muhammad kata aku bimbang, bahawasanya aku bimbang terhadap diri aku sendiri. Dia kata aku bimbang pada diri aku sendiri. Cumanya kita sebutlah bimbang tu ni. Jadi bila kita tengok hadis Nabi SAW, memanglah dia kata aku bimbang. Tapi bimbang ni merujuk kepada apa? Apakah kerana Nabi Muhammad SAW takut mati? Apakah takut nanti orang nak serang Nabi? Apakah lepas ni ada orang nak bunuh Nabi? Ataupun lepas ni Nabi Muhammad akan dihambat keluar daripada Mekah? Benda tu ditafsirkan oleh ulama. Apabila Nabi Muhammad SAW kata, aku bimbang terhadap diri aku sendiri. Kata Nabi kepada Khadijah. Cuma Khadijah ni dia muslimat yang baik. Isteri yang baik. Isteri yang baik ni dia tidak akan melemahkan semangat suami. Isteri yang baik dia akan menguatkan lagi semangat suami. Dia motivator yang baik lah Khadijah ni. Dia pun kata faqalat Khadijah pun kata kalla, takkan berlaku Nabi. Tak payah bimbang sebenarnya. Tak payah bimbang. Tak payah. Benda hak kamu bimbang tu kononnya akan dikeluar tak berlaku. Akan bunuh kamu tak akan berlaku. Kalla takkan berlaku. Macam itulah mudah-mudah dia bercakap
Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Allah Ta'ala tidak akan hina kamu sampai bila-bila. Wallahu ma yukhzikal, wallahi, dan demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan hina kamu sampai bila-bila. Allah Ta'ala akan jaga kamu, wahai Muhammad. Kata Khadijah. Nampak? Cara isteri bercakap dengan suami, yang suami tu dalam keadaan gelisah pada masa tu. Cakap tak bimbang. Allah Ta'ala takkan hina kamu. Takkan hina. Ini bimbang. Begitulah mudah-mudah kita bercakap. Kenapa? Sebab tengok pada perangai kamu ni, innaka latasilu ar-riham. Latasilu ar-rahima. Kamu ni rajin menghubungkan silaturahim. Orang-orang dok bergaduh, kamulah penghubung balik antara orang dok bergaduh. Jadi kawan balik. Takkan orang macam ni Tuhan benci kot. Takkan orang macam ni Tuhan nak hina kot. Macam tu kata Khadijah pada Nabi sallam. Wa tahmilu al-kulla, dan kamu ni tanggung orang ada kesulitan. Kalau orang ada kesulitan, kamu akan datang bantu. Tu kamu. Takkan orang macam ni Allah Ta'ala nak hina, tak kot. Khadijah kata pada Nabi sallam. Wa taqsibu al-ma'dum, dan kamu ni akan mencukupkan orang-orang yang ketiadaan, orang-orang fakir, miskin. Kalau kita tengok dalam beberapa nuskhah, dibaca wa taqsibu al-ma'dum itu, dan kadang-kadang dibaca dengan wa taqsibu al-ma'dim. Al-ma'dim, al-ma'dum. Ma'dum ni orang yang tidak ada. Al-ma'dim ni orang yang tiada. Orang tu ada tapi ketiadaan. Tu maksud dia. Jadi di sini ni ada ulama tak baca dengan al-ma'dim. Dalam maksud orang ada tapi dia tidak ada apa-apa. Merujuk pada orang miskin. Jadi maksudnya Nabi SAW ni adalah orang yang mencukupkan masalah orang-orang miskin. Orang miskin kalau susah, dia datang bantu. Tu Nabi Muhammad SAW. Ni masa ni belum jadi Nabi lagi. Ni masa Nabi Muhammad SAW Gua Hira ni. Cerita dia. Wa taqri ad-daif. Lepas tu Nabi Muhammad SAW ni suka menjamu tetamu. Dia tak macam perangai orang-orang lain. Orang lain ni datang rumah layan gitu-gitu je. Tapi Nabi Muhammad datang je kalau layan betul-betul tetamu tu. Ni kata Nabi Muhammad, kata Khadijah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Dan kamu juga membantu kepada orang-orang susah. Kalau orang ada susah, ada keperluan, kamu akan tolong. Takkanlah orang macam ni Tuhan nak hina. Tak kot. Tuhan takkan hina orang macam ni. Macam itulah kata Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam nuskhah yang lain, dia ada sebut pula wa fi riwayatil musannif fi tafsir min tariqi Yunus an Zuhri an ziyadah wa tasdiqu al hadis. Kalau tengok dalam riwayat lain, dia ada sebut sambung dia ada sebut yang pertama, Khadijah kata kamu ni menghubungkan silaturahim, satu. Yang kedua, kamu ni akan tanggung kesulitan orang susah kamu pergi tolong. Yang tiga, kamu akan bantu kepada orang-orang miskin, kan? Lepas tu kamu ni akan raikan tetamu kalau tetamu datang rumah kamu, kan? Lepas tu kamu ni tak boleh tengok orang susah. Kamu akan fikir bagaimana selesai masalah orang susah. Kita nampak ada 5. Bila kita buka dalam nuskhah yang lain, dia ada tambah, iaitu wa tasdiqu al hadis. Perkataan kamu ni benar. Kamu tak pernah bohong. Kamu bercakap ni mesti betul. Ada dalam nuskhah yang lain lah, dalam riwayat yang lain. Lepas tu dalam riwayat yang lain pula ada sambungan, ada tambahan pula satu lagi, watu addi al amanah. Dan kamu ni orang yang menunaikan amanah. Kamu takkan khianat amanah. Jadi nampaknya ada 7 perkara yang disebut oleh Khadijah kepada Nabi SAW untuk motivasi Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad tak payah bimbang. Macam tu. Tu cerita hadis gitu. Ada 7 perkara lah Khadijah sebut tu. Yang pertama, hubungan silaturahim. Yang kedua, bantu mana-mana orang kesulitan. Yang ketiga, tolong orang-orang fakir, miskin. Yang keempat, urus meraihkan tetamu. Yang kelima, dia akan bantu orang-orang susah. Yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni perkataan dia adalah benar, tak pernah bohong. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW akan tunaikan amanah. Dia tidak pernah mengkhianati amanah. Tu Nabi sallam gitu. Khadijah sebut gitu, sebut belakalah. Jadi fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata bin Naufal bin Asadi bin Abdul Uzza ay ibnu ammi Khadijah. Jadi di situ dulu menyebabkan Khadijah telah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Nama penuhnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Itu Waraqah bin Naufal. Siapa dia? Ibnu ammi Khadijah. Dia adalah bapa saudara Khadijah. Bukan orang lain, pak saudara dia. Pak saudara Khadijah. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Itu nama dia lah, gitu Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia ni pada zaman jahiliyah dulu dia Nasrani dia ni. Pada zaman jahiliyah dulu dia ni agamanya Nasrani, tanassara, agama Nasrani, agama Kristian. Dia ni Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani, dan dia ni menulis kitab dalam bahasa Ibrani.
Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, dan dia menulis daripada kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Canggihlah Pak Haji ni. Dia boleh berbahasa Ibrani. Dia boleh bercakap Arab, dia boleh bercakap bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Hebrew, bahasa orang Yahudi itulah. Dia boleh bercakap. Bahkan dia menulis. Kalau kita tengok dalam riwayat lain, dinyatakan bahawasanya dia menulis itu juga dalam bahasa Arab. Dia menulis menulis Injil bukan semata-mata di dalam bahasa Ibrani, bahkan dia juga menulis dalam bahasa Arab. Kita tengok kat sini, Imam Ibn Hajar Asqalani kata, wa fi riwayatin Yunus wa Ma'mar yaktubu minal Injil bil Arabiyyah. Dia menulis juga dalam bahasa Arab. Wali Muslim fakana yaktubu al-kitab al-Arabi. Dalam riwayat Imam Muslim kata dia juga menulis kitab dalam bahasa Arab. Nampak? Jadi wal jami'u sahihun. Kata Imam Ibn Hajar Asqalani, dia kata sebenarnya dua-dua betul. Dia bukan semata-mata tulis yang Ibrani, ataupun orang kata sebenarnya dia tulis yang Arab bukan tulis Ibrani. Tak, sebenarnya dua-dua dia buat. Kata Ibn Hajar Asqalani sebenarnya dua-dua betul. Li'anna al-waraqata ta'allama al-lisan al-Ibrani wal kitabat al-Ibraniyah fakana yaktubul kitab al-Ibrani kama kana yaktubul kitab al-Arabi litamakkunihi minal kitabaini wal lisanaini. Sebab dalam kitab ni sebut, dia kata Waraqah ni dia belajar bahasa Ibrani dan juga menulis bahasa Ibrani, dia menulis dalam bahasa begitu juga dia menulis bahasa Arab. Kan? Dia ada kemampuan berinteraksi dalam dua bahasa, dari sudut bercakap dan juga menulis. Dia boleh menulis bahasa Arab, dia boleh menulis bahasa Ibrani, dia boleh bercakap bahasa Arab dan dia boleh menulis dalam bahasa Ibrani. Canggihlah orang nama Waraqah bin Naufal ni. Dia bukan orang biasa lah. Dia ada kemahiran daripada sudut bahasa. Ini berlaku pada Waraqah bin Naufal. Jadi dia ni tulis kitab Ibrani bahasa Arab, dia tulis. Okey, wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Tapi masalah besarnya pada ketika itu, masa dia jumpa Nabi sallam, pada ketika itu dia dah tua sangat. Dah tua tu pula dalam keadaan qad amiya, buta dah. Mata dia buta dah. Ni apa Waraqah bin Naufal ni. Lalu faqalat lahu Khadijah. Khadijah pun cakaplah pada dia. Pada Waraqah. Khadijah ni cakap pada pak saudara dia Waraqah. Dia kata apa? Ya ibna ammi, wahai pak saudaraku. Wahai bapa saudaraku, isma' min ibni akhik. Tolong dengar daripada anak saudara kamu, Muhammad lah. Ni anak saudara kamu ni Muhammad salam. Sepatutnya Khadijah tu kan. Tapi bila dah kahwin dengan Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad macam anak saudara Waraqah jugalah. Jadi kata Khadijah, mu dengar ni. Anak saudara kamu nak bercakap ni, tolong dengar. Kata Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Faqala lahu Waraqah. Waraqah pun cakap. Faqala lahu Waraqah. Waraqah pun bagi tahu, cakap pada Nabi sallam. Ya ibna akhi ma zatara. Wahai anak saudaraku, kamu tengok gapo menampak apa? Ni yang kamu rasa duk jumpa pelik-pelik ni, kamu nampak apa? Tolong cerita dekat aku. Waraqah bagi tahu pada Nabi sallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallam khabra ma ra'a. Nabi Muhammad pun ceritalah apa yang Nabi tengok tu. Yang Nabi dah cerita tu pada Khadijah tu kan. Nabi aku tengok Gua Hira, lepas tu datang masa beribadat, lepas tu datang malaikat Jibril alaihissalam, lepas tu dia suruh aku baca, aku berkata mak Nabi Qari, gitulah. Peluk aku, lepas tu dia ajak iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu. Dia cerita habis. Nabi Muhammad cerita semua kepada Waraqah bin Naufal. Faqala lahu Waraqah. Waraqah ni bila dengar, dia pun bagi tahu pada Nabi. Waraqah bila dia dengar Nabi cerita tu, dia kata, hadza an-namusu alladzi nazzalallahu ala Musa. Kata Waraqah, dia kata hadza an-namus. Namus ni dalam bahasa Arab makna Melayunya nyamuk. Nyamuk duk terbang tu kan. Nyamuk tu dia panggil namus. Waraqah ni Jibril tu dia kata nyamuk. Sebab dia punya rupa sebenar dia tu iras-iras nyamuk. Ada iras-iras nyamuk. Dia bukan sebiji macam nyamuk, iras-iras nyamuk. Sebab tu Waraqah kata hadza an-namusu alladzi nazzalallahu ala Musa. Itulah nyamuk yang telah Allah Taala turunkan kepada Musa. Maksudnya Jibril lah. Kan? Dipanggil nyamuk tapi maksud dia Jibril, malaikat yang telah datang kepada Musa alaihissalam. Begitu. Ya laitani fiha jazaa. Kata Waraqah bin Naufal, dia kata alangkah baiknya kalau aku ni orang muda. Jazaa ni kalau tengok dalam syarah ni disebut al-jaza' bi fathil jim wa zal al-mu'jamah wa huwa as-saghir min al-bahaim. Jazaa ni asal maknanya adalah binatang yang kecil dari binatang ternakan yang daripada yang kecil tu. Yang muda tu. Kan? Jadi binatang tu kan dia ada makin lama makin tua kan. Ada binatang yang dia tak tua lagi, masih budak lagi. Yang tu maksud dia, al-jaza'.
Jadi dia nak bagi tahu alangkah baiknya kalau aku ni muda. Alangkah baiknya kalau sekarang ni aku budak lagi. Alangkah baik lagu tu. Kan? Alangkah baiknya aku muda lagi. Harap macam tu. Kata dia lah. Laitani aku nahayyan. Alangkah baik kalau aku hidup. Alangkah baik alangkah baik kalau sekiranya aku hidup iz yukhrijuka qaumuka, ketika kaum kamu keluarkan kamu daripada negeri kamu. Waraqah an Naufal dia bagi tahu siap dah. Dia kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena ingat, kamu ni akan dikeluarkan daripada kerajaan kamu. Ni Mekah ni tempat kamu ni. Kamu lahir sini ni. Kamu akan dikeluarkan daripada negeri kamu. Alangkah baik kalau ketika itu aku hidup. Kata Waraqah bin Naufal. Alangkah baik kalau masa tu aku hidup. Kata Waraqah. Kan? Faqala Rasulullah, Nabi Muhammad pun tanya pada Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan keluarkan aku? Nabi tanya balik kepada Waraqah, dia orang ni akan keluarkan aku ke? Ni kaum-kaum aku sendiri ni akan keluarkan aku ke? Nabi tanya pada Waraqah bin Naufal. Bila tanya tu, qala na'am. Kata Waraqah, betul. Ya, dia akan keluarkan kamu. Percayalah aku cakap. Macam tu kata Waraqah. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang didatangkan, yang diberikan seperti mana diberikan kepada kamu, pasti akan ada musuh. Orang macam kamu ni, ada dah sebelum ni. Musa lah, Isa lah, macam-macam. Mesti ada musuh. Makanya kamu pun akan ada musuh lah. Begitu. Kamu akan ada musuh lah. Gitu dia. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Lepas tu kata Waraqah bin Naufal, dia kata, kalaulah hari-hari itu, hari-hari kamu dihambat keluar, aku ada pada masa tu, sudah pasti aku akan tolong kamu dengan tolong yang sebenar. Waraqah kata kepada Nabi SAW. Nak jadi cerita dalam hadis ni kata, summalam yanshab Waraqatu an tuwfiya. Dia kata tak lama kemudian Waraqah tu wafat. Tak lama kemudian Waraqah meninggal. Meninggal Waraqah. Wa fatara al-wahyu, maka berhentilah wahyu. Wahyu pun terberhenti. Dalam hadis ni dia sebut Waraqah meninggal dunia sejurus daripada dia cerita dekat Nabi Muhammad SAW itulah. Dia lepas dia cerita semua tu, kamu akan dikeluarkan. Kalau sekiranya aku ada pada masa tu, aku pertahankan kamu. Duduk tak lama kemudian Waraqah meninggal. Kalau tengok dalam cerita hadis lah, Sahih Al-Bukhari. Dalam dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani ni, Fathul Bari ni, dia sebut, dia kata wahaza bi khilafin ma fi sirati li Ibni Ishaq. Ini berbeza dengan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Ini Ibnu Ishaq ni ramai orang duk bincang lah. Maulana Asri yang mula-mula sekali kat Malaysia ni, yang cuba bincang karakter Ibnu Ishaq, seorang perawi yang dikatakan seorang Syiah. Ibnu Ishaq. Dia ni ada tulis kitab nama Sirah, kitab Sirah Nabawiyah. Jadi Ibnu Ishaq ni, dia cerita tentang bilakah Waraqah bin Naufal meninggal ni berbeza dengan hadis Bukhari. Hadis Bukhari ni cerita Nabi Muhammad SAW ni berbual dengan Waraqah, tak lama kemudian Waraqah terus meninggal. Dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi dalam riwayat Ibnu Ishaq dia kata anna Waraqata kana yamuru bi biladin wa huwa yu'adzabu. Dalam riwayat Waraqah, dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan semasa Bilal bin Rabah diseksa, masa tengah diseksa tu Waraqah lalu tengok. Dalam Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Berbeza dengan riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari kata selepas Nabi Muhammad berbual dengan Waraqah, masa tu Nabi Muhammad SAW ni tak start dakwah lagi belum dakwah lagi. Masa tu Nabi Muhammad bawa balik pada Gua Hira pada masa tu. Dikatakan Waraqah ni meninggal dunia. Terus meninggal dunia. Bukhari cerita. Tapi dalam cerita Ibnu Ishaq pula dia kata tak. Nabi Muhammad SAW ni dah dakwah, bila berubah masuk Islam dah. Lepas tu bila kena seksa, masa bila kena seksa tu Waraqah jalan dia tengok bila kena seksa. Maksudnya bukanlah sejurus perbualan itu Waraqah meninggal. Kalau ikut dalam apa yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq dalam Sirah Nabawiyah lah begitu. Wa dzalika yaqtadi annahu ta'akhurun ila zamani dakwah. Nampaknya lewatlah matinya. Dia mati masa start zaman dakwah dah. Wa ila an dakhala ba'dun nas fil Islam, iaitu mati selepas beberapa orang sudah memeluk agama Islam. Jadi kita nampak ada percanggahan kat situlah. Satu riwayat Bukhari yang menggambarkan Nabi Muhammad Waraqah bin Naufal tu meninggal sebelum Nabi Muhammad start dakwah. Dalam cerita Ibn Ishaq pula nampaknya Waraqah bin Naufal tu meninggal selepas Nabi berdakwah. Bahkan dah ada beberapa orang sahabat masuk Islam. Macam tu. Dua percanggahan riwayat Sebab tu penting baca syarah. Kita tengok hadis, kita tengok syarah. Dia kemukakan kat sinilah. Fa inna tamassukuna bitarjih
fama huwa as-sahihu as-sahhun. Jadi kalau ikut antara dua riwayat, kita nak pakai yang mana? Jawapannya yang paling sahih ni yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Maksudnya Waraqah bin An-Naufal itu meninggal dunia selepas daripada dia berbual dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad memulakan dakwah. Tu yang paling sahih berbanding riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq gitu. Baik. Lepas tu wafatara al-wahyu. Lepas pada tu terputus wahyu. Jadi lepas pada tu wahyu pun terberhenti Kalau kita tengok wahyu ni terberhenti ni agak lama juga. Agak lama antara satu wahyu dengan wahyu itu. Antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan satu lagi ya ayyuhal muzammil itulah. Kita ada ya ayyuhal mudassir firman Allah Taala itu. Itu ada cerita panjanglah dalam hadis. Dia kata faidatun waqa'a fi tariq Ahmad bin Hanbal an Sya'bi anna muddata fatratil wahyi kanat salasa sinin. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mari riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal melalui seorang perawi nama Sya'bi. Dia kata jangka wahyu terputus antara satu wahyu selepas daripada Nabi balik Isra Mi'raj, daripada balik Gua Hira dengan mari pula wahyu satu lagi tu 3 tahun. Jangka masa tu selama 3 tahun Wa bihi jazama Ibnu Ishaq. Begitu juga diazamkan oleh Imam Ibnu Ishaq. Wa haka al-Baihaqi anna muddata ru'ya kana 6 ashhur. Dia kata antara mimpi Nabi Muhammad SAW dengan jumpa Jibril di dalam gua itu mengikut apa diriwayatkan oleh Al-Baihaqi itu selama 6 bulan. 6 ashur, 6 bulan. Kita sebut antara Nabi Muhammad ni sebelum dia berjumpa dengan Jibril di Gua Hira, sebelum tu dah bermimpi dah. Dalam hadis disebut minal wahyi, antara wahyu. Antara cara-cara Nabi Muhammad dapat wahyu ni mimpi. Mimpi tu Nabi Muhammad dah dapat sebelum Nabi jumpa dengan Jibril. Jadi Nabi mimpi, daripada mimpi dengan jumpa Jibril tu 6 bulan. Ini mengikut riwayat dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa ala hadza fabtida'un nubuwwati birru'ya waqa'a fi syahri maulidihi. Okey, tak apa, tu tak penting. Jadi kalau kita tengok kat sini, nampaknya ada dua kat situ. Yang pertama mimpi, lepas tu jumpa Jibril 6 bulan. Daripada jumpa Jibril ajak Iqra, nak mari pula satu lagi yang ya ayyuhal mudassir itu 3 tahun. Itu 3 tahun. Mengikut apa yang dikemukakan oleh Asy-Sya'bi. Tu cerita dia begitu. Habis. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Ubaidillah Al-Ansari qala wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Okey, akan datang kita akan bincang tentang antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan ya ayyuhal mudassir. Berapa lama? Yang tu insya-Allah kita akan bincang dalam pencerahan kita akan datang wallahu taala alam. Wallahu alam. Okey, ada soalan. Waraqah mata tak nampak betul. Jadi kalau kita tengok pada cerita yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Ibnu Ishaq, dia kata semasa Bilal bin Rabah diseksa itu, Waraqah lalu kat situ kan. Jadi dia tak nampak. Macam mana dia boleh lalu pergi bawa dekat Bilal bin Rabah kan. Sebab tu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq itu tidak kuatlah nak banding dengan riwayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Sila. Okey, ada soalan. Ishaq ambil sumber mana tu? Tak tahu. Dia Ibn Ishaq ni orang hidup pada zaman tabi'in. Jadi bila zaman tabi'in dia dekatlah dengan zaman sahabat. Jadi dia ambil daripada sahabat. Sebab itu Al-Maghazi, kitab-kitab sirah ditulis cara mencermati sanad tidak seperti mana dalam mencermati hadis. Sebab itu bila kita tengok dalam sirah ada cerita-cerita tu kadang-kadang riwayat dia tak kukuh. Tapi benda tu tidaklah serumit dalam ilmu hadis, makanya dia orang pun bubuh juga dalam kitab sirah begitu. Dia adalah awak mari riwayat yang dia dapat. Cumanya bila kita tengok dia dapati macam bercanggah dengan riwayat Al-Bukhari dan Imam Ibn Hajar Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mengukuhkan apa yang dikomen oleh apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbanding apa yang dikemukakan oleh Ibn Ishaq gitu. Wallahu a'lam.
Dia Maulana Asri duk cerita tu yang dia ni Syiah. Ibn Ishaq ni ada beberapa cerita-cerita pelik yang kadang-kadang kita pun rasa susah nak percaya. Ibn Ishaq dia pernah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Khadijah. Nabi Muhammad ada seorang anak lelaki. Kita tahu ada anak lelaki anak Nabi Muhammad dengan Khadijah ni, cerita anak Nabi Muhammad dengan Khadijah. Dia kata kalau anak lelaki yang isteri lain tak apalah, yang dengan siapa, dengan Maria Qibtiyah, dengan Khadijah sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Kata Ibn Ishaq, dalam riwayat Ibn Ishaq, Nabi Muhammad ni ada seorang anak lelaki tapi namanya pelik, Abdul Uzza. Abdul Uzza, hamba Al-Uzza. Uzza ni berhala. Jadi hamba kepada berhala Uzza tu. Itu diceritakan oleh Ibn Ishaq. Sebab itu Ibn Ishaq ni kadang-kadang beberapa cerita ni tak boleh pegang. Kita tak boleh pegang. Tapi dia ni diiktiraf ramai ulama-ulama hadis sebagai hebat. Kita tak nafikan tapi ada sebilangan lain yang mempersoalkan Ibn Ishaq. Antaranya macam Imam Malik. Imam Malik memang mempersoalkanlah riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh Ibn Ishaq. Tapi di sana ramai lagi yang mengiktiraf. Mengiktiraf Imam Ishaq. Al-Bukhari antara ulama hadis yang ambil riwayat Ibn Ishaq. Dia ambil. Imam Ishaq riwayat dia ambil. Cumanya bila dia ambil tu kadang-kadang kita kena tengok dia ambil tu apakah ambil semata-mata ambil ataupun ada penguat daripada hadis dia yang lain. Macam tu Atau adalah perdebatan besar panjang lebar dalam kalangan ulama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Dia Waraqah bin An-Naufal. Kalau kita tengok dia ni dulu pada zaman jahiliah tak tahulah dia ni musyrik ataupun tidak. Kerana tak pasti. Dalam kitab ni dia hanya sebut jap. Waraqah bin An-Naufal. Okey, ada sebut kat sini Anda baca kat sini. Tanassara Aisara Nasraniyan. Dia ni orang Nasrani asal dia. Wa kana qad kharaja huwa wa Zaidun bin Amr bin Nufail lamma kurriha ibadatul ausan ila Syam wa ghairiha yas'aluna 'anid din. Cerita dia ni pernah dipaksa untuk menganut agama berhala. Dia pernah dipaksa untuk menganut agama berhala jadi kawan dia ni anut agama berhala tapi dia tak. Fa'amal Waraqah fa'ajabahu dinun Nasraniyah. Jadi dia tengok dalam banyak-banyak agama dia lebih kagum dengan agama Nasrani. Dia kagum dengan agama Nasrani, lalu fatanassara, dia pun peluk agama Nasrani. Maksudnya dia ni orang panggil agama Hanif. Agama Hanif ni orang yang tidak pernah mengatakan Allah Taala 2 3 4 lah. Asalnya itu kata Hanif. Hanif ni orang yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Dia tidak pernah sembah berhala, tak pernah. Itu kata agama Hanif. Cuma ni masa dia agama Hanif tu, dia ni soal aku ni agama apa yang betul? Agama apa yang betul? Mencari-cari agama. Adalah kawan-kawan dia ajak masuk agama berhala, dipaksa untuk sembah berhala kan. Dia tak jadi dia tak boleh terima. Makanya dia terjumpa agama Nasrani dan dia kagum dengan agama Nasrani dan peluk agama Nasrani. Wa kana laqiya min baqiya min ar-ruhban ala dini Isa wa lam yubaddil. Dan dia ni sendiri berjumpa dengan orang-orang yang rahib-rahib agama Nasrani yang mengikut ajaran Nabi Isa yang tidak diselewengkan. Dia sempat berjumpa dengan orang-orang yang menganut agama Nasrani, orang yang mengikut ajaran Nabi Isa AS yang tidak diselewengkan. Jadi Tanassara yang dikatakan Nasrani di sini bukan Kristian macam zaman sekarang ni, bukan. Nasrani dalam maksud yang tidak diselewengkan, mengikut ajaran Nabi Isa, tu maksudnya. Tanassara ni bukanlah dia mengatakan Tuhan tu ada anak, bukan. Tanassara di sini ni adalah Tanassara dalam maksud mengikut agama Nabi Isa AS yang belum diselewengkan. Tu maksud yang dianut agama Nasrani oleh Waraqah bin An-Naufal. Ni kitab ni sebut sendirilah. Wallahu a'lam. Kalau buka dalam kitab ni jilid yang pertama muka surat 37. Jadi cerita wallahu a'lam. Namus ni bahasa Ibrani anda tak tahu. Wallahu a'lam bahasa Ibrani. Tapi dalam bahasa Arab namus ni maksudnya nyamuk. Kan? Nyamuk. Namus tu apakah dalam bahasa Ibrani maksudnya adalah malaikat Jibril? Wallahu a'lam. Sebenarnya Jibril itu adalah bahasa Ibrani. Jibril. Itu dalam bahasa Hebrew adalah Tuhan, Allah. Israel, hamba Allah. Israel, hamba Allah. Nama kedua bagi Nabi Yaqub AS. Yaqub itu nama dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani, Israel. Il tu Allah. Isra itu hamba Allah. Jibril itu bahasa Ibrani sebenarnya. Gitu. Wallahu a'lam.
Kalau kita tengok komen daripada Ibn Hajar Asqalani, dia kata kat sini wa namusu sahibus sir kama jazana bihi al-muallif fi ahadisil anbiya. Dia kata namus ini adalah orang yang menjaga rahsia. Namus itu maksudnya orang yang menjaga rahsia. Wa za'ama Ibnu Zufar anna namus sahibus sirril khair. Orang yang menjaga rahsia-rahsia kebaikan dipanggil sebagai namus, dan wal jasusu sahibus sirri asyarr. Kalau jaga rahsia-rahsia kejahatan dipanggil jasus. Kalau penjaga rahsia yang baik dipanggil namus. Ini ada disebut dalam kitab ni lah, Ibn Hajar Asqalani. Wallahu a'lam. Dia tidak pernah menganut agama Kristian yang mengatakan tu ada anak. Tak. Dia menganut agama Kristian dalam maksud agama asli dulu. Agama Nasrani asal yang tidak mengatakan tu ada anak. Dalam kitab ni sebut yang dia ni berjumpa dengan beberapa rahib-rahib Yahudi, rahib-rahib Nasrani. Yang rahib-rahib ni tidak mengikut ajaran asal Nabi Isa AS. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada lain. Okey, ada. Kalau tak ada, cukuplah kot. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.